أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, kita mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita sekali lagi dapat berjumpa di pagi ini untuk meneruskan pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. So di dalam Al-Quran itu terdapat berapa? 77,347 kalimah ya. Dan 77,347 ini 347 adalah di dalam 6,236 ayat ya. So untuk kita mengenal dan menguasai ayat-ayat Al-Quran, so kita kena kenal ya kalimah-kalimah ya. Kalau kita cuba memahami Al-Quran tanpa mengenal kalimah, proses tu masih lagi tak berapa kemas ya, tak berapa kemas. Kalau kita cuba hanya membaca terjemahan ataupun kita pergi mengikuti kelas-kelas tadabbur ataupun kelas tafsir tanpa mengenal, masih lagi perlu diperbaiki ya. Bermakna kalau kita dapat mengenal, kalau kita mengikuti kelas-kelas tadabbur ataupun tafsir, kita akan dapati pemahaman kita akan lebih kemas ya. Dan kita insya-Allah kita sendiri pun boleh menterjemahkan dan mentafsirkan ayat-ayat dan mentadabburkan ayat itu yang sepatutnya berlaku ya. So kita tidak mahu selama-lamanya bergantung kepada mendengar tafsir dan tadabbur daripada orang lain ya. Sebab sebenarnya kita, Allah dalam Quran tu Allah tanya afala yatadabbarun ya, kenapa mereka ni tidak bertadabbur, memahami dan mendalami ya. So proses untuk mendalami dan memahami Al-Quran tu kena bermula dengan mengenal dulu kalimah-kalimah tu. Itu apa yang kita cuba kongsikan dengan kawan-kawan kita dan masyarakat kita sekarang ya. Mengenal kalimah, dan mengenal kalimah tu kita telah berkongsikan sebelum ni ada berapa aspek, ada lebih kurang dalam 11 ataupun 12 perkara yang termasuklah 3 huruf akarnya, kata dasarnya, kata terbitannya, dengan acuannya, dengan pembentukan kalimahnya, dengan menulisnya, dengan menterjemahkannya ya, dan memahami kaedah-kaedah yang mengaitkan kalimah tu dengan kalimah yang lain, termasuklah aspek tajwidnya. Yang banyak perkara ya yang kita perlu belajar untuk mengemas sekali proses memahami ayat-ayat Al-Quran insya-Allah ya. Sekarang kita masih lagi di dalam perkongsian kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, iaitu alif, lam, ha. Alif, lam, ha, dia tidak ada kata dasar ya. Kerana alif, lam, ha tu terus membina kata terbitan yang dipanggil ilahun ya. Kata terbitan kepada alif, lam, ha ialah ilahun. So daripada kata terbitan itulah dibina ataupun diubah suai kepada 147 kalimah keseluruhannya ya. Yang tuan-tuan lihat di sini ni 147. 147 kalimah yang dibina daripada alif, lam, ha kepada kata terbitan ilahun ya. So setengah daripada kata terbitan juga adalah kalimah yang digunakan di dalam ayat itu sendiri, seperti inilah. Ni dia ya. Ini contohnya kata terbitan digunakan di dalam ayat itu sendiri sebab dia konteks dia mencukupi dengan bentuk kata terbitan ilahun. Tetapi dalam ayat-ayat yang lain ya, kemungkinan ilahun tu perlu diubah suai ya.
ubah suai supaya dia memberi konteks yang bersesuaian. Ya, apakah contohnya? Contohnya ialah di sini ilahun telah diubah suai untuk menjadikan alihatun. Ya, itu maksudnya ya. Kata terbitan dia ialah ilahun. Tetapi di dalam ayat yang ini dia tidak menggunakan ilahun sebab tak sesuai untuk ayat tu. Tu perlu daripada kata terbitan tu perlu diubah suaikan ya menjadi alihatun. Ya. So kenapa dia diubah suai menjadi alihatun? Kerana di dalam konteks ayat ini ya Tuhan perlu digunakan dalam bentuk yang plural, yang bentuk yang jamak, bukannya singular. Ya, di sini dia singular, dia sesuai. Tetapi apabila dalam ayat qul law kana ma'ahu, singular tidak lagi sesuai ya, sebab konteks ini adalah konteks untuk memperkatakan banyak Tuhan. Ya, banyak Tuhan. Ya. Dalam itu, dalam konteks ayat sebab itulah digunakan alihatun. Alihatun ni adalah jamak taksir, ya, jamak taksir kepada alihun. Ya, dia jadi alihatun, ya, dan dia mengambil ta marbutah tu kerana kalimah alihah adalah muannas. Ya, kumpulan tu, bukannya Tuhan tu ya. Tuhan tu sentiasa mengambil bentuk muzakkar seperti di sini. Ya, sini bila kita nak mengatakan satu Tuhan, dia adalah dalam bentuk muzakkar. Ya. Tetapi apabila kumpulan-kumpulan ya Tuhan-Tuhan tu, dia mengambil bentuk mufrad muannas. Sebab itulah digunakan ta marbutah. Ya. Dan kedua-dua ni dia mengambil i'rab yang marfu'. Marfu' itu maknanya kalimah yang nominatif. Ya, nominatif. Sebab itulah dia mengambil bentuk marfu'. Okey. Kita telah pun sebenarnya dalam senarai ni ada 50 kes lagi ya. Yang muka surat kedua ni sampai ke bawah sekali ni, yang ini ilahun ni bermakna ini kes ataupun contoh-contoh kalimah nombor ke 100. Ya, 100. Sebab muka surat pertama ada 50, muka surat kedua ada lagi 50. So yang ni yang ke 100 ya. So kena mute kan ya. Okey. So kita telah pun hari itu berkongsi sampai ke ilah hukum rasanya. Di sini ya. Semalam kita telah berkongsi sampai ke ilah hukum, sudah. Ya, di sini sudah. Ambil warna tanda tik. Ilahun pun sudah. Dan sekarang ni kita cuba berkongsikan alihati. Ya. Alihati bila ada alif yang bertanda panjang tu, yang sebenarnya dalam sekarang penulisan Rostam Osmani dia adalah hamzah qata' dengan alif. Ya, dia sebenarnya sudah ditukarkan kepada mad badal ya. Ni semua ni sebenarnya mad badal lah ya. So mad badal alihati. Ya. Dan ada ya di hujung ni, itu ya tu dipanggilkan ya mutakallim yang membawa erti aku ya, aku. Jadi bermakna alihati ni ada dua komponen ya, iaitu satu komponen alihatin ya, alihatin daripada alihatan ni
yang bertanwin baris atas ni, dia bertukar kepada tanwin baris bawah. Alihatin sebelum dia bergabung dengan ya mutakallim, ya. Jadi kenapa dia berbaris bawah? Sebab ada kalimah an sini, ya. An ni ialah harfun jar, ya. Harfun jar. Mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan pembentukan ni supaya kita jelas apa yang kita bincangkan, ya. So saya ambil ini, saya copy saja ke Leksi Logos, ya, untuk menerangkan, ya, an alihati ini, ya, iaitu pertamanya kita notik, saya buangkan petanda ni. Okey. Kita nak kupaskan bagaimana an alihati ini terbentuk. Jadi kita kupaskan dulu kalimah alihati ini, ya. Kemudian barulah kita masukkan an di hujungnya. Di hujung proses pembentukan kalimah. So alihati kita tahu adalah daripada 3 huruf akar, alif, lam, ha, lam dan ha, ya, menjadi kalimah apa? Kata terbitan, ya. Dia tidak ada kata dasar, ya. Dia terus pada kata terbitan, dan kata terbitan tu dia tidak pun ada acuan sebab dia ada sama'i, ya. Sama'i itu dia mengikut percakapan orang-orang Arab, ya. Dia kata kata terbitan kepada alif lam ha ialah ilahun. Okay, ilahun, sambungkan dia, ya. Yang ini alif adalah huruf illah. Jadi bila membangunkan kalimah, dia bertukar kepada hamzah qata', ya, hamzah qata' yang berkepala alif. Yang inilah, yang ni, ya, berkepala alif dan dia dibaris bawahkan. Itu dia, ya. Tengok, alif bertukar kepada hamzah qata' sebab alif adalah huruf illah. Dan dia dibunyikan ilahun, bermakna hamzah qata' tadi berbaris bawah. So apabila hamzah qata' di awal perkataan mengambil baris bawah iaitu berbunyi i, dia perlu diletakkan di bawah alif. Maknanya hamzah qata' berkepala, ya, berkepala. Kalau berkaki dia atas alif, yang ni berkepala, ya. Ilahun, so makna lam ni ada baris atas, ya. Lam berbaris atas, kemudian la tu ada dipanjangkan 2 harakat, bermakna selepas la tu ada alif kecil, ya. Panjangkan dia, gunakan penyambung ni ataupun pemanjang tu, extender dipanggil, ya. Dan baru letakkan alif kecil di sini, ya. So bila kita buat macam tu, kita akan lihat alif kecil tu berada selepas lam. Kalau kita tak gunakan ini, alif kecil tu akan berada di atas lam, ya. Jadi Rustam Asmani tidak boleh mengikut alif kecil atas lam. Alif kecil itu adalah diletak selepas huruf lam, ya. Ila, kalau nak lepas alif kecil itu, nak extendkan sikit ataupun nak panjangkan sikit dengan ha tu, kita gunakan extender sekali lagi, ya. Berapa kali pun tu, kalau tuan nak guna pun banyak, ya, boleh, dia tak ada masalah, ya. Cara itu cara sajalah, cara menulis saja, ya. Ha berbaris dhammatain, ya, iaitu dhammah bertanwin. Itu dia. Ilahun. Kena pergi ke ha dulu. Situ. Ilahun. Itulah kata terbitan daripada alif lam ha ni, ya. Menjadi kata terbitan ilahun. Ilahun sudah ada makna iaitu Tuhan, singular, ya. Bukannya plural. Dia singular
dia nakirah dan dia juga marfu'. Itu kata terbitan ya. Kata terbitan default mesti yang pertamanya untuk kata nama ya. So dia mesti singular, dia mesti nakirah, dia mesti marfu' dan dia mesti muzakkar. So ada 4 ciri, ingat ya. Bila membina kata terbitan, default dia mesti ada 4 ini. Kalau di dalam ayat tu dia berbeza, maknanya daripada default ni kena ubah sesuaikan. Tu dia, proses dia. So ilahun adalah kata terbitan yang pertama sekali mufradah, singular. Kedua dia muzakkar, ya maskulin. Ketiga dia nakirah. Isim yang nakirah bila bertanwin ya. Dia tidak ada alif lam masa kata terbitan. Dia mesti nakirah. Itu yang ketiga. Dan keempat, dia mesti mengambil baris hadapan tanwin menunjukkan dia ada mengambil i'rab yang marfu'. Itu 4 ciri kata terbitan kepada kata nama. So daripada ilahun ni dia membentuk alihati. Ya. So apa beza dia? Alihati ni ialah jamak. So sedangkan ini mufrad. Jadi kena tukarkan dia kepada yang jamak dulu. Ya. So yang jamak ya, kita kalau nak pinjam sini pun tak apa. Ya, nak pinjam sini pun tapi ubah suai dia. Ya. Baik, itu sudah jamak. Ya. So yang ni kita tukarkan kepada mad badal ya, iaitu hamzah baris atas dan alif. Itu dinamakan mad badal ya. So yang ni adalah ta marbutah. So masukkan ta marbutah, tukarkan daripada ta marbutah yang masih lagi marfu'. Okey, masih lagi marfu'. Belum ada an lagi ya. So dia kena marfu' dulu. Lihatun. So sekarang ni alihun ialah satu Tuhan, kata terbitan dia satu Tuhan. Alihatun banyak Tuhan. Ya. So automatically bila alihatun dia akan mengambil ta marbutah menunjukkan kalimah ini adalah muannas ya. Kalimah tu bukannya subjek dia. Subjek dia Tuhan tak boleh muannas. Tapi kalimah tu. Kalimah ni adalah kumpulan Tuhan-Tuhan menjadi satu. Ya. So dia jadi singular muannas. Okey. Kemudian barulah ditambahkan ya di sini ya. Ditambahkan ya mutakallim dipanggilnya. So alihatun tambahkan ya mutakallim ni ya. Aku. Ya ni ialah aku. Dia domain ya. Isim domain aku. Mutakallim untuk ya. Jadi alihatun ditambahkan ya. Tapi sebelum tu alihatun ni apa kita buat? Ya. Okey, sini alihatun kita tambahkan sebelumnya an. Sebab dia ada an di sini ya. So kita boleh tambahkan an tu sebelumnya. Ambil je yang ini. So kita boleh buat sekali ya, serentak. Alihatun ni proses selepasnya ialah kita tambahkan an, tambahkan ya sekali ya. Kalau kita tak buat dua sekali ni boleh, tapi kita lagi panjang proses dia. Maksudnya kita buat serentak. Iaitu tambahkan an ni, tambahkan ya mutakallim sekali ya. Jadi dan dia akan menghasilkan kalimah. Untuk copy saja kali ini untuk menghasilkan tu ke sini. Kita buangkan tanda ni lah. Itu menunjukkan dia sudah bergabung ya. An, a,
Sekarang bila an bergabung dengan alihatun, tun tidak boleh mengambil baris dhammah lagi, ya. So dia kena tukarkan kepada tanwin. Tanwin tanwin apa? Kasrah. Kasrotain, ya. Kasrah yang bertanwin. Jadi an alihatin. Sini alihatun, ya. Sebab dia belum lagi bergabung, ada tanda campur ni, maknanya dia belum lagi terikat. Ini proses saja. Begitu juga di sini. Yang ni dia masih lagi proses saja, ya. Dia belum lagi bergabung. Ya. So sekarang ni pergabungannya berlaku di mana? Di sinilah. Ya. Kita buat satu step lagi untuk menunjukkan proses ni. Masuk ke sini. Okey. So kita gabungkan ya dengan ta ni, alihatin dengan ya tu, dia akan jadi macam itulah. Ya. Sorry. Okey, ya. Tengok apa. Kalau kita gabung dia jadi apa? Dia hilang. Ya. So itu pergabungan dia. Ya. Dia ada bertanwin. Ya. Bila dia bertanwin, ta mabutah ni, pertamanya tanwin tu kena gugurkan sebab dia sudah menjadi mudhaf kepada ya. Ya ni mudhaf ilaih. Yang ni adalah idhafah sekarang. Ya, dia idhafah. Saya tunjukkan dia punya step. Ya. Okey. Ta mabutah tidak boleh digabungkan dengan ya, tidak boleh menyambung dengan ya. Jadi apa kita buat? Ta ni hendaklah ditukarkan kepada ta maftuhah. Ya, tukarkan ta mabutah kepada ta maftuhah dan gugurkan tanwin sebab dia sudah menjadi idhafah. Jadi kita tukarkan ni kepada ta, ya, maftuhah, ya, ta ini, dan letakkan baris kasrah saja sebab tanwin sudah gugur. Tidak bertanwin, letakkan satu baris saja. Tu jadi dia an alihati, ya, an alihati. Okey. Itu pada asalnya, ya, pada asalnya, kerana di sini penambahan ya mutakallim. So apa yang berlaku sekarang di sini, ya mutakallim sudah berada di hujung kalimah alihati. So ya ni perlu digugurkan dua titik dia. Ya. Gugurkan dua titik dia. Jadi kita akan jadi macam mana? An tukarkan ya tu yang tidak bertitik yang ini, ya. Dia sebab ya berada di hujung kalimah, dia tidak boleh mengambil titik dalam mengikut penulisan Rasam Osmani, ya. Jadi itulah. Okey, ya. Kalau panjang sangat kita bawakan ini ke bawah, ya. Okey. Itu dia. Ya. Ya yang di hujung tadi sebab apa? Default dia adalah ya yang bertitik di sini, ya. Masa menggabungkan tu dia ya bertitik. Kemudian bila dia bergabung, dia sudah berada di hujung kalimah alihati. Di sini mana tadi? Di sini dia belum bergabung lagi, ya. Dia tak apa kita tulis dia dalam ya yang bertitik. Di sini bila dia ya bertitik dua tu, so kita kena tukarkan kepada ya yang tidak bertitik dan dia masih lagi ya mutakallim, ya. Tidak ada perubahan dari segi apa? Dari segi fungsi dia. Dia tetap mudhafun ilaih yang majrur. Jadi alihati yang ini adalah mudhaf yang majrur dan ya mutakallim ni juga mudhafun ilaih yang majrur, ya. Kenapa alihati itu majrur? Kerana terdapat harfun jar
an. Ya. An tu adalah harfun jar. Jadi dia membuatkan alihatun yang asalnya di sini alihatun menjadi alihatin. Okey. Kalau kita nak simpan yang ni, kita tengok rujukan dia, iaitu dia ayat ke berapa? Ayat ke-46 surah ke-19. 19 ialah surah Maryam. Yang ni 18 surah Al-Kahfi. Ini surah Maryam, yang ni surah Taha. Ya. So, surah Maryam ayat 46. Ya, kita ambil ni sebagai rujukan. Ya, boleh tak kita copy ni? Kalau boleh kita gunakan ni sajalah. Lagi senang. Ya, pergi ke sini. Lihati kita letak di sini pun boleh. Ya. Kita nak buat rujukan, paste dekat situ. Itu dia ya. Alihati adalah kalimah yang kelima. Ya. Okey, itulah penerangan kepada an alihati di dalam ayat ini. Ya, dan kita kupaskan dia, apa sebenarnya an alihati ini ialah daripada alif lam ha menjadi ilahun, kemudian bertukar kepada jamak. Ya, yang ni kata terbitan yang mufradah, tapi dalam ayat tu dia jamak. So kena tukarkan ke jamak. Ya, masih lagi marfu'. Sebab default dia adalah marfu', dia masih lagi marfu' yang jamak. Tambahkan an di awalan dan ketambahkan ya mutakalim di akhiran. Ya. Jadi dia an alihatin tambah ya, menjadilah an alihatin dengan ya macam ni tidak ada ya. Kalimah macam ni tidak wujud bila dia bergabung ni. So dia perlu ditukarkan kepada ta mabutah ni kepada ta maftuhah dan gugurkan tanwin sebab dia sudah menjadi mudhaf. Ya, an alihati. Ya, masih satu lagi isu kat sini ya. Patutnya dah selesai tapi belum lagi, iaitu ya ni mengambil titik dua ya. So ditukarkan kepada ya yang tidak bertitik. Ya, jadilah an alihati ya. So kalau nak simpan dia, tuan-tuan boleh tekan print screen. Ya. Kalau nak guna pakai lain kali, kita nak edit dia, simpan dia dalam Word. Ya. Nak tanya. Ya. Yang jadi mat kat atas tu, yang an alihati tu daripada dia ada tanda mat kat atas tu kan? Tanda mat mana? Ni ya? Yang atas sekali, yang an alihati ada tanda mat kat atas tu kan? Macam mana Prof? Ayat tanda mat yang atas sekali. Atas sekali. Oh, yang ni. Okay. The original words. Badal. Yang ini tulisan. Ya. So, kita boleh tulis dalam bentuk mat badal macam ni lah ya? Kita tukar pada ni. So, lain kali kalau kita jumpa macam ni, kita tukar kepada mat badal macam ni. Oh. So, penulisan ni tidak ada lagi ya dalam Quran. Oh. Kalau puan buka Quran yang sekarang, dia tidak ada lagi macam ni dah. Ini penulisan ni, korpus ni dia dibentuk lama dulu, masih gunakan tulisan lama. Jadi dia masih gunakan alif yang bertanda panjang tu ya. Sekarang tidak ada lagi dah. Oh, yang tu represent mat badal lah sebenarnya. Represent mat badal. Ini mat badal lama. Oh, okay. Bukan, dia tak panggil mat badal pun ya, sebab dia ni penulisan lama dia. So penulisan baru ialah dia menggunakan alif kotak dengan alif. So ini sebab ada mat alif ni alif mat. Jadi dia namakan mat badal lah. Mat badal. Okey, terima kasih Prof. Sama. Okey, tadi saya nak tunjukkan kalau kita nak guna lagi, kalau kita simpan dekat screenshot tu, dia image, foto, dia tak boleh nak edit. Boleh tunjuk saja tapi tak boleh nak edit.
Kalau kita nak kembangkan lagi pembentangan ini, contohnya lain kali kita nak masukkan makna. Jadi sementara tu kita simpan dalam Word, ya, dalam Word. Word, tuan-tuan boleh simpan file Word tu di mana-mana saja pun boleh, ya. Macam saya simpankan dekat desktop. Ya, ini desktop, ya. Saya ambil ada Word yang saya gunakan ialah worksheet template ni sebab saya nak simpan dia secara temporary, ya. Temporary, bukan permanent. So apa-apa saja saya nak simpan, saya boleh simpan dekat worksheet ni. Lain kali saya boleh saya boleh guna pakai untuk perbahasan seterusnya. Saya boleh copy dia kat sini, Ctrl V saja. Okey, ini dia copy image, ya, tak mahu, ya. Kita nak copy teks dia tadi. Balik sini, saya tak tekan copy lagi, patutlah. Dia kena tekan copy dia dulu. Yang ni, ya, copy bawah ni. Bila dah highlight, tekan copy. Itu dia. So pergi ke worksheet tadi, pastekan dia. Itulah apa? Ayat tadi, ya. So yang ini saya simpan dia. Lain kali kalau saya nak guna, saya boleh apa? Copy balik yang ni, masuk ke dalam Lexilogos, saya boleh sambungkan ataupun kembangkan lagi perbincangan yang ini, ya. So nanti saya tunjukkan macam mana kita copy dia lah. Copy biasanya daripada bawah, ya, ke atas. Tu highlight dan copy, Ctrl C, bawa ke Lexilogos baru, ya, pergi ambil Lexilogos baru sini. Okey, dan saya Ctrl V untuk paste. Ctrl V, itu dia. Jadi saya boleh edit dia semula, tambah lagi apa, ya. Contohnya apa? Dia tidak ada makna di sini, kita boleh tambahlah makna nanti. An ialah apa? An ialah dari. Okey. Alihati ialah Tuhan, Tuhan aku. Mana dia Tuhan, wow, non, dan dia adalah jamak. Letakkan, jadi Tuhan, Tuhan, ya mutakalim ialah aku. Kah? Wow. Itu sebagai contohlah, ya. Kita nak edit yang tadi. Okey. Kalau nak simpan yang ni yang terbaru pun boleh, ya. Tadi dia tak ada tanda, yang ni kita simpan, tekan saja print screen, dia akan simpan sebagai screenshot. Ya. Kalau yang ni kita nak tambah kepada yang kita simpan tadi pun boleh, copy saja, Ctrl C, pergi ke Word tadi, ya, tambah di ujung ni lah. Tu, ya, sekali dengan makna dia, dan kita save. Ini cara digital, ya. So digital ni banyak perkara yang kita boleh buat, ya. Sebab tu QHS Academy sekarang mengambil pendekatan untuk, ya, untuk mengadakan program secara digital ni sebab banyak, ya, banyak advantage dia yang boleh dibuat. Ini untuk yang hari ini. Kalau besok kita buat, ya, untuk catatan yang baru. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum, Tuan. Ada soalan. Mungkin benda tajwid di sini zahuran tentang kalimah ni. Ya, alihatan an alihati. Di situ mak badal an alihati, kita punya kalimah ni. Jadi di sini juga kita dapat rumus dalam muntahwir. Jadi nun sukun depannya ada mak badal. Bila nun sukun bertemu mak badal tu dia jadi zaki juga. Of course. Zaki. Ya.
Lepas apa, itu dah mak badal dia satu hukum tu kan. Jadi bila dia jadi mak badal, dia jadi zahaki juga lah. Masih izah halqi lah. Nun mati bertemu hamzah. Di sini kan ya, nun mati bertemu hamzah. Dia adalah izhar halqi. Zahaki. Ya. Okay. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum. Apa tu? Ilah tu, lepas lam tu dia ada macam mat ya? Alif kecil tu ialah alif mat. Maknanya ini khas untuk perkataan ini saja. Sebab Apa saja alif kecil, tak di maksudnya dalam kalimah sentiasa berfungsi sebagai alif mat. sebab dia dalam huruf akar dia tak ada tu ya. Dia tak ada. Ini kata terbitan ya. Kata terbitan. Dia tambahan, dia tambahlah alif kecil tu dalam kata terbitan dia. Tak semua untuk huruf lam lah. Cuma untuk ilah saja. Untuk apa? Tak, orang Arab bila dia nak mengatakan Tuhan, dia bunyi apa? Ilahun. Jadi dia spesifik lah dia yang ni. panjang, dipanjangkan. Macam kataba kitabun. Ada juga alif ditambah lepas ta tu kan? Samalah itu alif kecil tu. Alif mat lah. Baik. Syukran. Okey, insyaAllah kita boleh sambung lagi besok. Besok kita akan terus mengupaskan kita tadi di mana ialah sini ya. Alihati an alihati. Besok kita alihatan kita dah jumpa sebelum ni, tak perlu lagi ya. Ilaha sudah, ilaha pun sudah. Ilahukum kita pun sudah. Wa ilahu mungkin kita akan kupas yang ni lah besok ya. Yang ni ayat ke-20 Toha ayat 88. Macam manakah di sini digunakan pembentukan wa ilahu Musa ya. Dia gugur tanwin tu sebab dia sekarang ni dia mudhaf kepada Musa. Sebab itulah digugur tanwin. So kita boleh tunjukkan besok pembentukan wa ilahu tu kalau perlu dia ada ilah hukum ni kita buatlah sekali. Sebab itu pun kalimah yang daripada alif lam ha ya. So itu untuk besok ya. InsyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.